Okey Puan, untuk Iman Nasir pagi ni kita dah ada seorang di talian. Kita bersama dengan Eva Tuan ya. Silakan Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya berkenaan adik saya. Dia merancang untuk perkahwinan tahun ni. Tapi masalah dia, arwah ibu saya dengan bapa dia, maknanya bapa tiri saya lah, bapa kepada adik saya ni, bernikah di Thailand. Tapi dia balik Malaysia, dia tak daftarkan. And then surat nikah tu pun dulu saya pernah jumpa lah. Sekarang ni bila dah lama kan, saya tak tahu kat mana surat tu, dah cari-cari tak jumpa. Lepas tu bila minta bapak dia datang untuk daftarkan perkahwinan dan selesai je lah nak urusan perkahwinan adik saya ni, dia tak nak bagi kerjasama. Macam mana nak buat je? Okey, kita tunggu jawapan daripada Puan Fadilah. Terima kasih Eva. Okey, terima kasih Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sangat simpatilah kepada wanita yang berhadapan dengan isu seperti ini ya. Sebab itulah daripada awal ya Cik Rahim, saya selalu pesan masa awal-awal episod kita ni setiap kali bercakap tentang perkahwinan, mestilah pastikan perkahwinan itu didaftarkan ya. Walau macam mana pun ya, depan Kaabah ke menikah, bawah laut ke menikah ya, semua kena daftar ya. Jadi ini memang kita panggil sebagai proses dan prosedur. Kita tak ada cara lain melainkan pernikahan ibu dan bapa itu walaupun telah bercerai mestilah ya disahkan terlebih dahulu memandangkan perkahwinan tersebut berlaku di luar negara. Jadi kena ada pengesahan sama ada nikah tersebut sah ataupun tidak ya. Kalau pernikahan itu sah, maknanya pihak autoriti akan keluarkan surat nikah Malaysia dan adik kita ni bolehlah menikah ya dengan surat nikah daripada Malaysia. Tetapi kalau pernikahan tersebut tidak sah ya, pernikahan tersebut tidak sah, maka ada kemungkinan mahkamah akan mengisytiharkanlah ya adik ini sama ada dia adalah anak daripada yang kita sebut sebagai status wati syubhah ya. Dia bukan anak tak sah taraf ya, tapi dalam kategori wati syubhah ini maksudnya anak ini ketika perkahwinan kedua-dua ibu bapanya percaya bahawa perkahwinan itu adalah sah ya. Jadi anak ini boleh mewarisi pusaka dan boleh bernasabkan pada bapanya. Tetapi kalau pernikahan itu memang didapati tidak sah, tidak wujud ataupun perkahwinan di Thailand ni memang tak ada bukti lah ya, tak ada bukti langsung ya. Jadi ada juga kemungkinan bila perkahwinan tidak sah, jadi anak tersebut maknanya akan hendaklah bernikah berwalikan wali hakim ya. Jadi saya ingat pada Puan Eva, proses ni kena juga teruskan sehinggalah ya perkahwinan antara ibu dan ayah adik ini dapat dipastikan betul-betul ya. Jadi saranan saya, satu, pergi ke buat report di Pejabat Agama supaya ayah ini boleh dipanggil ataupun disaman oleh Pejabat Agama untuk memberikan kerjasama. Jadi daripada situlah ya tindakan boleh dibuat sama ada penentuan daripada mahkamah ataupun tindakan selanjutnya berdasarkan kepada keluarga punya pandangan lah ya. Itu saja Eva, terima kasih. Bob, hai Bob. Ya. Selamat pagi. Okey Bob, sila ajukan soalan. Okey, Tuan, saya nak tanya, ada tak efek ataupun keburukan kita tak mendaftarkan nafkah kita kepada anak walaupun kita dah cerai dengan isteri kita? Ada tak kesan buruk dia? Tak daftar apa? Nafkah? Daftar nafkah. Biasanya kalau kita bercerai, kita ada anak, jadi kita kena, macam mahkamah akan tentukan, tapi saya tak cakap ke mahkamah, saya macam deal dengan isteri saya, saya bagi sebahagian duit ni, tapi saya boleh jumpa anak, macam tu. Boleh ke Puan? Maknanya itulah tengah tak fahamkan. Maknanya dia tanya tentang nafkah anak lah kan? Betul tak? Betul. Sebab saya bercerai secara baik. Tapi tak ada persetujuan rekod perintah nafkah anak di mahkamah, betul ya? Saya deal dengan isteri saya bagi jumlah ni, tapi saya boleh tengok anak saya boleh bawa anak saya keluar. Okey. Faham soalan tu. Okey, terima kasih Cik Mak.
Terima kasih Cik Bob soalan tu. Saya sangat suka sebenarnya kalau selepas perceraian ni pihak-pihak berdamai dan banyak melakukan perbincangan berkaitan kebajikan anak. Jadi sebenarnya tak ada masalah kalau tak nak rekodkan perintah nafkah anak ini pun, kalau memang kita satu in a good terms dengan bekas isteri, boleh bincang, boleh cakap, boleh bersama-sama sentiasa dalam urusan kebajikan anak. Tetapi untuk secure, kita panggil sebagai sekurang-kurangnya ada hitam putih bagi memudahkan urusan pihak-pihak, eloklah direkodkan persetujuan tersebut sebagai satu perintah mahkamah. Jadi perintah mahkamah ini apa sifatnya? Satu, dia mengikat. Kalau tak ada perintah mahkamah, kita ni tak ada persetujuan apa-apalah. Maknanya masing-masing ikut masing-masing punya, kita panggil iman lah. Kalau iman kita kuat, kita pegang lah. Kalau iman kita tak kuat, kita tak pegang lah janji kita tu. Itu yang pertama. Yang kedua, efek dia, kalau ada perintah mahkamah sekiranya bapa gagal melaksanakan perintah nafkah tersebut, maka bapa boleh dikenakan tindakan yang kita panggil sebagai committal ataupun melanggar perintah mahkamah. Jadi kalau bapa tu memang tak bayar sampai 2-3 bulan, jadi kita boleh buat perintah nafkah tertunggak dan sebagainya. Jadi ada kelebihannya untuk kita rekodkan perintah ini dalam aspek untuk memastikan bapa ini sentiasa membayar dan mematuhilah perintah-perintah yang telah pun dipersetujui. Namun demikian, Cik Bob, saya suka nak remind juga bahawa tidak hak lawatan anak ini tidak bergantung kepada nafkah sebenarnya. Lawatan anak ni lawatan lah, nafkah ni nafkah, cerita lain sebenarnya. Jadi tak bolehlah buat syarat kalau saya bayar saya baru boleh tengok anak, tak boleh. Jadi soal bayar ni benda lain, soal tengok anak ni adalah perintah yang lain. Jadi saya nak ucapkan kepada bapa semua dan remind pada bapa semua, bayar nafkah anak, sebab kalau tak bayar hutang ni dengan anak ni dikira hutang. Dan nafkah ini makan minum, pakaian, perubatan, tempat tinggal dan pendidikan. Jangan lupa bapak-bapak Cik Rahim salin tu Cik Rahim. Nanti balik tengok cek betul tak semua tu. Saya tak salin, saya rekod. Itu advance. Alright, terima kasih Cik Bob. Assalamualaikum. Mungkin boleh bacakan soalan Naim? Okey puan, ini soalan daripada WhatsApp kita lah. Puan daripada Kaizul. Okey, dia kenal dengan sijil Farahid. Dia kata pasangan dah berkahwin luar negara lah. Bukan dalam Malaysia, luar negara. So soalan dia adalah bolehkah dengan keadaan status perkahwinan itu, bolehkah dia waris mendapatkan sijil Farahid? Okey, terima kasih Cik Rahim. Soalan tu sangat penting sekali lagi dia terkait dengan beberapa dokumen-dokumen lain juga So kalaulah waris ini nak menuntut pembahagian pusaka mereka melalui orang yang telah pun meninggal itu, satu perkara pertama yang mesti dibuktikan adalah hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan kekeluargaan ini boleh dibuktikan satu dengan wujudnya surat nikah ibu ayah yang sah kita tak naklah jadi macam kes tadi nikah di Thailand tak ada surat nikah Malaysia. Yang kedua mestilah dibuktikan dengan sijil kelahiran. Jadi sijil kelahiran ni kalau kita ada 18 adik-beradik ataupun 30 adik-beradik semua surat beranak adik-beradik kita kena simpan. Sebab apa-apa jadi surat ini adalah sangat penting untuk menunjukkan kita adalah waris yang sah. Dan yang ketiga adalah untuk pergi ke mahkamah syariah bagi membuat pengesahan berkaitan dengan waris yang sah ini. So 3 proses ini mesti berlaku dengan dokumen yang lengkap. Jadi tak ada masalah lah dia tinggal kat luar negara ke, dia lahir kat luar negara ke, janji dia adalah waris yang sah dibuktikan oleh mahkamah melalui hubungan kekeluargaan, sijil kelahiran dan juga sijil perkahwinan. Jadi 3 dokumen ini akan membuktikan bahawa dia adalah waris yang sah. Itu saja jawapan saya yang secara ringkas.